we are going to continue. Okay, continue the part of the grid connected PV system. So before this, we have gone through the design criteria and the inverter and PV area matching. But this now we are going to go to the last part of the grid connected PV system, which is the cable sizing and system performance. Okay, cable sizing. So before I go to the cable sizing, so I would like to let us refresh back from what we have learned before. Okay, basically the output of the PV system is disturbed or is dihalang ataupun diganggu oleh beberapa faktor lah. Okay, several factors of that is the first is the efficiency. Okay, efficiency of the PV cell module itself. Next, the temperature of the PV module, ni yang F-temp tu lah. Okay, F-temp. And then the dirt factor. Okay, dirt factor is about the factor coming from the dirt. Okay, and then manufacturer tolerance. So we have learned the manufacturer tolerance, if you still remember, is the FMM. Okay, which you can extract directly from the datasheet. Okay, the PV module datasheet. And then next is the voltage drop in DC cables to inverter. So this is it plays with the voltage drop lah. Okay, voltage drop. And then the inverter efficiency depends on the brand. Okay, whatever it is. Okay, and then voltage drop AC cable shadows. Okay, shadows, aging, and tilt and orientation angles of the PV array. So there's several slides like this. So I just go with it. Okay. To read these things for the dirt and soiling. If dirt and debris such as leaf build up on the surface of PV module, they will shade the module and reduce its power output, ataupun kita panggil dia akan create hotspot lah. Okay, when there's leaf or clothes from the condominium fall on the PV system, for example, so it will create also a hotspot. The reduction in power output will depend largely on the site and the factors influencing soiling, such as the tilt angle and which the modules are installed. The directing factor due to soiling can also be estimated. For example, it's fairly common practice to use F-dirt is 10% reduction due to the soiling from very dirty sites. Very dirty sites, if you are located in the construction site, for example, if it's very close, so maybe it can go until 10%. Theoretically, or if in the padang pasir in the Arab country, for example, so it can go until 10% because of the dirt. They have also the dirt, libut pasir. So that one is the place where the 10%. But most cases, 5% or 3%. Okay, for relatively clean sites that experience regular rainfall. So untuk tempat yang biasa ada hujan tu, so kita boleh consider sampai 5%. Whatever it is, is if in the exam or the test, so like I told you before, the dirt factor is given for you lah. Okay. And then manufacturer tolerance, so kita dah learn sebelum ni, FMM. Okay, ini pun kita dah gali habis sebelum ni. So the things that the values that you need to be concerned is the minus values, because the minus value is our enemy lah. If you have the plus minus, so ignore the plus one. We just consider the minus one. For example, if the minus 3% means that 3% less than the given on the data sheet, if the peak power is 215, so the minus 3% itu dia akan dapat 105.55 watt peak. So that's an example of the manufacturer tolerance. I think you're going to become more understand in this part when you do the assignment. Assignment ni saya akan release hari ni juga. Okay, tapi masa tu ada banyak lah, mungkin 3 to 4 weeks kot. Mungkin at the end of the week 14 or week 13, so submission lah. So dalam proses buat assignment tu nanti mungkin you akan lebih faham lah kot.
And then shading and module orientations can be a major contributor to loss of system performance. Okay. Shading leads to a voltage drop. Okay. And if enough of the PV array is shaded, the voltage may drop outside the inverters. It is shameful if you designed your PV system, for example, on your rooftop without considering this kind of shading factor. So this is the most fundamental. If you forget this item, so for me it's very shameful for you, as you have learned already the alternative energy kan. So shading tu sangat critical lah. Okay. Kalau you nak install atas bumbung awak, rumah awak contohnya kan, so bumbung awak tu kena tahulah matahari timbul dan tenggelam kan dekat area mana. Okay. Like I told you before, if you still remember, we are going to facing south because we are located in the north. But our modules, yes, will face to the south, but where should we put the modules, the PV array on your rooftop, it totally depends. Kena tahulah matahari naik turun tu dekat mana supaya coverage untuk generate energy tu ada sepanjang masa lah. Dia kan bila ada bumbung tu dia jadi pening sikit lah. Okay, dia ada pening sikit. Okay, kalau nak tahu detail macam mana nak pasang tu, kalau you kerja dalam company solar ke ataupun kalau you try nak buat sendiri, then at the time you will start to think about that. Tapi secara theoretical ni kita kena tahu tu. Dengar saya ke? Ke saya cakap seorang? Ke dah disconnect? Ke korang tengah makan biskut raya? Dengar sir. Alhamdulillah, mesti dengar. Alhamdulillah. Okay. Okay, current and voltage are directly affected by the irradiation received, and when the module is shaded or not, a property angle orientation does not receive as much irradiation. Itulah tadi. Make sure that your PV module, PV array tu tidak dihalangi oleh bumbung ke, bayang daripada bumbung ke, bayang rumah orang ke, bayang orang itulah. Okay. Okay, I think at the end of the week, saya punya plan untuk buat test tu mungkin sekitar minggu ke-13 atau minggu ke-14. Saya rasa minggu ke-13 kot. Sebab kita akan habis hari ni grid connected. Besok kita akan masuk ke stand alone. Stand alone kita tak follow yang SEDA punya. Kita ambil yang the most fundamental, yang paling simple. Simple je lah. Kalau SEDA dia agak complicated, dia takut dari masa lagi drag. Kan? So untuk standalone system tu kita akan buat yang simple lah. Okay. Yang grid connected kita fokus on SEDA punya standard. Okay. Kalau nak install yang standalone ni tu untuk follow SEDA tu memang kena study sendiri ataupun kena beli khusus dia lah kan. Tapi sekarang basic knowledge on standalone tu kita akan ajar besok. So saya akan ada assignment dalam minggu ni. Lepas dah habis stand alone tu saya jangkakan 2 kelas je kot. Mungkin 2 kelas saja. Lepas tu kita akan ada sikit sangat hybrid chapter 7 which is very simple. Sikit sangat. Lepas tu kita akan habis lah. Saya rasa minggu depan dah habis kot. Jadi lepas tu kita mungkin akan fokus atau beberapa sesi tutorial ke, kalau ada soalan ke. Tapi saya mungkin akan tambah sikit kot. Saya ada beberapa macam benda tak ada dalam chapter tapi saya rasa saya sentuh juga. Contoh PVCs. Saya akan cuba masuk sikit PVCs kalau sempat. Okay. Lepas tu mungkin ada menyentuh sikit pasal NEM, Net Energy Metering. Sebab itu sekarang tengah hangat NEM tu sekarang tengah hangat. Kalau ada Facebook, kalau ada group, dia satu group Facebook Net Energy Metering. Kau tahu tak aku cakap apa ni? Sekejap. Saya selit sekejap. Net Energy Metering. Okay, Net Energy Metering ni. Ini saja yang tinggal untuk kita sebagai rakyat marahin. Kita tak mampu untuk LSS tu. Large Scale System Solar tu. Kita tak mampu. Ni tu untuk solar farm ni 30 megawatt above ni. So kita tak mampu. Tapi kita ada Net Energy Metering ni, NEM. Ini masih ada sisa yang tinggal untuk rakyat marahin macam kita lah. Nanti saya akan cuba saya ada dapat beberapa quotation secara rasmi dekat Facebook tu. Saja nak bagi pendedahan pada awak apa yang berlaku sekarang di luar sana kan. Energy Metering ni dia dah start main compare harga. Company banyak dah keluarkan macam-macam package
So saya rasa kita akan sentuh juga benda tu. Itu tak masuk dalam exam, jangan risau. Sekadar knowledge kan. Supaya nanti kalau katalah ada rezeki awak untuk masuk company yang design pasal solar atau company related to the solar ni, mungkin akan menjadi faktor awak untuk diterima masuk kot. Nanti saya akan buat sharing lagi. Okay? Ini akan berlaku mungkin lepas test lah. Okay, lepas test. Saya jangkakan test minggu ke-13. So minggu 14 tu kita ada free sikit. Okay, saya share sikit pasal energy metering dan sebagainya lah. Sekadar knowledge. Okay. Barulah kita masuk ke tempat yang kita nak masuk. Cable size. Okay, cable size. So nama pun cable size. So when designing a system, the string current is known once the module is selected, while the DC main current is known once the size of the area is specified, whatever. Okay, what must be determined is the minimum cable size. Okay. Minimum cable size. Inilah kita nak cari ni. Required to meet the required voltage drop. Okay. So the minimum DC and AC cable size are calculated as, yang ni DC cable, yang ni AC cable. Okay. Apa bezanya? Dekat sini dia ada main power factor. Okay. Untuk AC ni ada main power factor. However, dalam chapter ni ataupun dalam subjek ni kita tak consider AC lah. Kita letak tepi, kita tohok terus AC tu. So we only consider at the DC part only lah. Only on DC. Okay. Cable size ni dia dalam unit millimeter square. Okay, millimeter square. Cross sectional area. Okay. Apa equation dia? Very simple and straightforward. Equation lah, equation. Tapi the way you extract dalam soalan tu mungkin ada sedikit permainannya untuk jawab, to answer the question. Okay, what is this? To multiply with LDC cable. Okay. Y is 2. 2 multiply with LDC cable. L is the length of DC cable. Kenapa ada 2? Sebab ini kita consider positif plus negatif kabel punya panjang. 2 tu bermaksud kabel merah positif dengan kabel hitam negatif tu sama panjang, then so kita 2 darab lah. So maksudnya dia kena consider all the length of the cable, total length of the cable lah maksudnya. Yang ni maksudnya lain adalah total length of all cable. Faham? Cable plus, cable minus. Contoh, okay, ni PV panel kan. PV panel. Lepas tu kita ada inverter. Okay. Kan dia ada travel kan. Saya pernah buat lukis gambar kan. Dia ada merah dengan biru. Merah biru lah. Merah dengan hitam. So merah tu positif lah. Merah positif. Biasanya lah. Hitam negatif. Tapi kalau dekat solar panel tu dua-dua hitam. Dua-dua hitam. Tapi tak apalah. Kita anggap dia ada 2 kabel. Mesti ada 2 kabel lah, plus dan minus. So plus minus ni memang kita kena consider dua-dua panjang ni. Kita tak ada consider satu alur je. So kita consider untuk dua-dua ni untuk kita dapatkan total cable size that will be included in this calculation. So the total length of the cable must be considered. Bukan hanya satu saja. Okay. Ini total length for both cables. Yang ni positif negatif sebab dia sama panjang lah. Kita assume dia sama panjang. So 2 darab kabel tu. Kabel plus minus sama panjang. Kenapa saya cakap ni? Sebab mungkin nanti dalam soalan nanti kan, tiba-tiba je dia keluar kan. Positif kabel, contoh 8 meter. Negatif kabel, contoh 6 meter. Macam tak logik Jawapan dia logik lah. Kenapa tak logik pula? Sebab kabel tu tidak semestinya plus dan minus sama panjang. Mungkinlah ada sebabkan beberapa case. Kalau you start buat installation tu, dia akan faham lah. At the end nanti mungkin ada yang satu panjang tu pendek. Sebabkan oleh location yang kita letak tu. Dia akan menjadikan keadaan di mana tak boleh sama panjang. Sama panjang nanti dia tak balance kan. Bila sama inverter dia terlalu panjang pelik kan. Jadi mungkin dia ada plus dan minus. Itu maksudnya. So sebenarnya kita kena consider apa? Kita consider total cable ni. Maksudnya kita consider berapa nilai? 14 lah. Kita consider 14 meter ni tu. 8 campur 6. 4 meter. Ataupun satu lagi soalan yang beritahu jarak antara PV array dan juga inverter adalah sebanyak 10 meter.
Jawapan dia macam mana? 2 darab 10 meter. Jarak dia macam tu memang 10 meter. Tapi dulu kabel lalu kan, so 2 darab 10 meter. Boleh faham tak? Boleh Tak apa, kita masuk soalan ni mungkin nampak kot. Nanti. So ini total length of the cable. Okay, next is the IDC. Okay, IDC, DC current. Okay, DC current, ini boleh consider IMP. IMP boleh. IMP pun boleh. ISC pun boleh. Okay. Tapi saya suggest lebih baik guna IMP lah. Kenapa? IMP tu nilai dia lebih kecil. ISC lebih besar. So bila nilai IMP lebih kecil, kita bagikan nilai yang bawah tu. So jawapan dia totally akan jadi kecil lah pula kan. Tak apa. Okay, kita consider IMP. And then apa lagi? Rho ni dah fix. Rho ni memang dah fix. Okay, biasanya kita akan pakai copper. Dia ada 0.017857 kot. Saya ni dah fix. Biasa kita guna ni lah. Kita pakai wire copper kan. So nilai dia dah fix lah Rho ni. Loss adalah maximum voltage drop in conductor. So maximum voltage drop ni bergantung pada soalan berapa yang diberikan lah. Okay, berapa yang diberikan. 1%, 2%, 3%. So you akan follow macam tu lah. So kalau 1% tu, kalau sebut 1% terus masuk nilai 0.01 bukannya 0.99 tapi 0.01, 1%. Tak apa, saya sebut dulu. Nanti kita akan tengok contoh lepas ni. Lepas tu kita ada VMP string. Okay, VMP string tu kita ada string. Lepas tu total VMP untuk semua string tu. Contoh, satu modul ada 20 volt VMP dia. Dia ada 5 biji modul. So VMP string tu adalah 100 volt. 20.5. Okay. Contoh. Okay. Boleh ke dengar ke? Kau macam senyap ni. Ada orang ke situ? Ada. Ada, alhamdulillah. Takut dah selamat. Okay. Kita pergi example. A PV string comprises of 7 modules. Okay. 7 modules where each module produce 5.35 amps and 19.7 volts. So ini ikut pandai lah dia bagi AMP ke kan. AMP ke IC ke. Okay. So ini yang value yang diberikan lah. Of current and voltage respectively. Okay. Since the distance, okay, tengok ni point dia. The distance between this PV string and the combiner box is 10 meter. What is the suitable size of cable to be used for this system? Okay, point dia, cari suitable size of cable. Okay, cable ni size apa? Okay, size apa? Apa lagi clue yang diberikan? Assume resistivity of copper wire and voltage drop are 0.017857. Ya, ni yang tadi tu lah. 1 bagi berapa dia? 76 berapa? Tak ingat. 24, tak ingat. Inilah nilai dia. And 2.5%. So voltage drop given here is 2.5%. Ini memang saya bagilah nilai dia. So ini adalah V drop. Bukan. Ini adalah loss. Okay, loss. So kita nak macam mana? Masukkan nilai. Okay. Kita tetap pakai equation ni. So ni berapa nilai dia? DC cable berapa nilai dia? Sepuluh. IDC? Lima kan? 5.35 lah. Okay. Row dia ini 0.017857. Loss dia berapa? Orang lain lah, orang lain. Tak nak orang sama. Loss apa loss? Saya pakai satu screen, saya tak ingat nama nak sebut siapa yang 0.025 sir. Oi, belum pick up nama lagi dan volunteer. Bagus. Macam ni lah kita nak. Okey.
0.025. Okay, 0.025 is the loss. VMP string, buat lain, tak nak orang sama. $19.7. 9.7. 9.7. Betul? Betul. Ada jawapan lain? Orang lain? Saya kena pikat nama kat ni. Tak ada list lah. Saya satu screen je ni buat. Kalau ada dua screen, sendak aku tengok nama. MacGyver. Ada MacGyver dalam ni. Mac. Ke tak ada Mac dalam ni? Oh, senyap lah. Siapa dia dalam ni ya? Lemak. Siapa? Kristiara ada? Kristiara dalam ni? Yes, sir. Ha. Berapa? BMP string tu betul ke tu? 9.7. 19.7. Betul? Final answer? Tak tahu lah, sir. BMP string. Dah 7 ke sir? Sekejap. Ya. Saya tak nampak list nama ni. Kalau nampak list nama ni siap je. Okey, ada nama. Darab 7. Okey, jawapan dia darab 7. Darab 7 modul kan. Ya, darab 7. Kena darab 7. Sebab point dia adalah string. Okey, point dia adalah string. Okey, point dia adalah string. Dengar saya? Dengar. Sorry, ada dua screen sikit sebab nak tengok nama. Senang aku nak pick up nama lagi. Okey, boleh nampak. Okey. Jadi, ni dah dia. 2 darab 10, darab 5.35, darab 0.01787 bagian 0.025 and multiply with the VMP string which is the number of modules tu dalam satu string tu. Kan string, a PV string kan. So, maksudnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini bukan D Ini namanya soalan modul. Dah cepat. So ni string ni lah. Inilah kita punya PV string tu. So PV string tu ada 7 modul. Setiap modul tu pula ada setiap modul tu pula dia punya VMP adalah 19.7. Kan? Satunya 19.7, maka you darablah semua dengan 7. So dapatlah 9.7. So akan dapat 0.5542 millimeter square. Okay, millimeter square. So this is the value that you get exactly once you calculate based on the values given from the questions. But in choosing the cable size, they have the size kan. Pernah dengar kan, size cable kan kita ada 1.5, 2.5 kan, ada 1.5, 2.5 ataupun 1.25 lah. 1.25 pun ada juga. Okay. Kita ada 1.25, 2.5, 4, 6, 10, 16, 25 bla 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 kan. Okay, but what is the most suitable size that can be used here? Bukan can be used, that must be used here. Soalan saya menanyakan kepada siapa yang bertuah? Mukrin. Mukrin Shah. Yes, sir. What is the suitable size cable yang boleh dipilih daripada katalog yang banyak ni, 1.5, 2.5, 4 ni? Mana yang Rasanya 1.25 sebab yang tu yang paling kecil. okey, yang tu yang paling kecil. Okey, dari segi itu betul. Okey, tak apa.
Saya nak second opinion. Krijah. 1.5 pun boleh guna juga sir sebab dia dekat-dekat je. Okey, 1.5 juga. Okey, tak apa. Fatimah. 1.25 sir. 1.25 Sebab apa dia paling dekat lah. Sebab dia yang calculated one is 0.55. Sebab dia dekat yang 0.5. Okey. Okey. Kan, betul. Among these sizes, the closest one that is compatible with 0.5542 mm square is 1.5 mm square. Setuju Betul kan? Semua setuju kan? Sebab kita calculate which is the closest one with the rated that sold in the market is 1.5. So kita rasa 1.5 lah. However, dia ada however kat sini. Okay. Dia ada satu guideline lah. We call the estimation standard. Okay. However, based on estimation standard MS 1837 2018. 2018 ni latest. Sebelum ni saya pakai dalil 2010 kot. Sekarang yang terbaru 2018 kot. Dia buat second division kot macam tu lah. The minimum cable size that can be used is 2.5 mm square. Mandatory. This is mandatory. Faham maksud? Maksudnya, walaupun though our calculation given the value of less than 1.5, then it tends that it shows that we are going to select that one. However, because of this standard, say the minimum cable size that can be used is 2.5 mm square. So maksudnya jawapan dia tetap 2.5 mm square. Sebab tadilah, sebab ada MS 1837 2018 ni. Boleh? Setuju tak? Setuju sir. Maksudnya minimum macam mana sekalipun, berapa you kira sekalipun, kalau kurang daripada 2.5, kurang daripada 1.5 sekalipun, tetap minimum cable size that must be used is 2.5 mm square. Itu. So the answer is 2.5 lah. Okay. The answer is 2.5 mm square. Sir, memang kita kena tengok dia punya ni ke based on MS 187 2018. Tak payah tengok pun macam standard tu. Cuma ini secara saya quote je. Dia memang macam itulah 2.5 mm square tu. Kalau you tengok macam standard sendiri pun, kalau you nak tengok sendiri PDF je lah. You Google, dia tulis 2.5 mm square is the minimum cable size. Oh, okay. Tak payah hafal lah. Tak perlulah buka menu panjang tu, tak payah. Gini je point dia. Tapi kalau saya nak baca sendiri yang full, boleh lah Google sendiri. Saya tak nak ajar. Buang masa. Okay. So boleh minimum channel pun 2.5. Sebab itu ada modul yang kecil pun belakang kabel dia sepatutnya 2.5 mm square. Itu yang minimum kabel lah. Minimum size. Siapa yang ada guna 1.5 tu haram dan berdosa. Okay. Okay. So kita lompat next. Boleh Setuju Okay. Next is the voltage drop. Okay, voltage drop. The voltage drop in a wire a function of 3 parameters. Is a function lah. Ni apa ni? Salah. Grammar. Okay. Conductor cross section area. Millimeter square. Ini bukanlah thickness of the cable tau. Ini adalah cross section area of the cable. Cross section area of the cable is also called as cable size cable. Tu maksudnya refer kepada cross section area tu. Bukan panjang dia ke, bukan tebal dia ke, bukan. Millimeter tu bukan dia punya radius ke, bukan. Tapi dia adalah area cable tu. Okay, length of wire is meter. Of course, current flow in the wire is amps. Okay, voltage drop in a cable due to resistance is a result of power loss in the cable. Ni pun kita dah belajar sebelum masa EPS dulu. Okay, kalau voltage drop tinggi, confirm lah dia akan power losses lah. Voltage drop dan power losses lah. Okay, kalau kabel pula terlalu nipis, maka dia akan melting lah. Wire akan melting. Jadi
dia akan cair dan akan menyebabkan kebakaran dan sebagainya. Okay. That's why we need to use the proper one. And one, this part is to calculate the voltage drop. Consequently, from the value of the length size cable that we have calculated before. Okay, dia punya relation macam itulah. So excessively long cable can result in loss of power to the inverter and low system efficiency. Yang ni saya tunjuk ni sebab yang dulu kita pakai yang ni. Sehingga 2 semester lepas, saya refer yang 2010. Selepas Dr. Syawal, dia pergi, dia dapat SEDA cert tu, saya cakap tu, daripada grid connected ni tu. So dapat yang barunya, dia follow adalah 2018, which is apa yang beza kat sini, voltage drop yang sebelum ni daripada 5% ni, dia rendahkan lagi kan, jadi 3%. So maksudnya voltage drop, allowable voltage drop in the system for the PV area system ni, PV system ni adalah 3% now, not 5%. Okay, not 5%. So I hope nanti dalam test ke dalam final pun kita akan implement yang 3% ni lah. Kalau in case lah you kira voltage drop lebih dari 3%, adakah ia dibenarkan? Sebenarnya tidak dibenarkan. Sistem itu tidak dibenarkan untuk dapat atas dapat 3% tu. Okay. Kalau dalam assignment you kira tiba-tiba you dapat more than 3%, means that dia macam tak kena lah. Okay. Right. So 3% ni adalah total voltage drop daripada A to Z. Okay. Kalau kita ada PV string, kita ada dua kabel sebenarnya. Kita ada string kabel dan kita ada array kabel. Dia ada berbeza kat situ. Dia tak ada satu kabel. Kalau kita ada satu PV string sama pada inverter, kita panggil string kabel lah satu dah kabel. Tapi biasanya dekat solar farm contohnya. Okay, solar farm kan. Dia kan ada banyak string. Contohlah saya bagi let's say lah we have the 4 strings. Okay. 4 strings. Lepas tu ni kita ada AJB. Kalau ingat lagi lah, AJB ni apa? Array junction box. So dekat sini yang kita bus barkan dia. Kita parallelkan dia. And then after that there's a thicker cable here. Will connect to the inverter, for example. Inverter channel. Okay. Ikutlah dia pakai mati string ke central inverter ke whatever it is, tapi satu kabel yang masuk ni kita panggil array cable lah. Kalau kata contoh direct string masuk terus ke sana pun boleh juga, tapi biasanya orang busbarkan lagi dekat AGB tu. So beberapa string tu is connected in parallel at this point. Then there will be a thicker cable here that will connected to the one channel of the inverter. Ni inverter grid inverter. So let's say lah contoh ini yang kita panggil string cable. Ini kita panggil array cable. Boleh? So secara logiknya, kabel ni mestilah 4 times withstandable better than the string cable lah. Kalau secara logiknya. Kalau ini pakai 4.0 contohnya, mungkin dipakai 6 dan ke atas. Ataupun 10 ke, ikut berapa rated dia current yang lalu berapa semua kan. Array current ni berapa, 8 amps ke, 9 amps, 10 amps ke. Sebab tujuan dia kita nak multiply current tadi lah. Let's say 8 amps for one string, faham ni? Okay, 8 amps kan. Satu string ni, PV modul dia punya ISC, dia punya IMP untuk modul tu adalah 8 amps contohnya. So because you are connected in series, all the current are the same because in series. And then because we want to multiply the current, so we connected in parallel, right? So at this case we have 4, then it becomes 8 multiplied with 4, we get 32 amps that will flow here now, 30 amps. So array cable sekarang rated dia tu sudah tukar lah, sudah jadi 32. String cable asalnya 8. Jadi kalau berbatal balik pada yang sebelum ni, alamak ni banyak kan. Okay, pakai equation untuk string cable ni kan, ada nak calculate array cable kan. So ada perbezaan dekat ADC ni. Kalau kena kira berapa
kabel, size kabel untuk string dan juga array, awak kena calculate separately. Ada dua lah. Satu ADC kabel string, satu lagi ADC kabel array lah. Ada dua. So, kalau ikut Malaysia standard ni, setiap kabel tu dia ada loss dia kan. Dia setuju kan, dia ada loss dia. Total loss tu lah 3%. Tidak boleh lebih. Sebelum ni 5%, sekarang dah 3%. Okay. Equation untuk yang voltage drop slightly different sikit. Apa yang different bawah ni? Kalau string cable kan, tadi kan string cable, nak kira cable size kan dia loss darab dengan VMP string kan. Okay. Sekarang ni tak ada loss, tak ada VMP string lah. Sebab apa, kita dah kira dah pun size cable yang nak digunakan tadi. So dia lebih senang. Nak kira voltage drop tu dia ambil terus nilai. Dia bahagikan tu dengan kabel size yang kita guna. Tapi ni kabel size yang kita guna lah. Contoh tadi minimum 2.5. So ini ada 2.5 lah. Kau jangan tulis 0.55 tadi. Kita ingat kita kira tadi kan. 0.55 ohm dia kan. Sam. Kau masuk nilai ni. Tak boleh. Sebab ini bukan kabel. Ini adalah calculated estimated kabel minimum yang boleh digunakan. Kalau ikut calculation tu lah. Tapi yang jual kat kedai tu 1.5, 2.5, 4 dan kita decide untuk guna 2.5. So the answer, the value that should be put in here is the 2.5. Bukannya 0.5 tu. Boleh? Lepas tu, atas ni konsep yang sama, total cable length. Sama lah macam tadi. Yang ni pun sama juga. Kalau MP lah. Kalau AC lah. Ini 0.01787 je kan. Kita ambil ni copper. 1/56. Okay. So ini nak kira voltage drop. Chronologically dapat daripada nilai cable size yang kita dah determine sebelum ni. Okay. Secara sequence dia. So kalau kita pergi pada example 6, ini tak relate lah yang tadi tu. Soalan lain lah, tapi macam lebih kurang sama kan. Okay. 7 modules. A PV string comprises of 7 modules, with each module produce 4.35 19.7 of current voltage. So the distance between the PV string and combiner box is 25 mm. 25 meter. Okay. If 2.5 mm square of cable size is selected, estimate the possible voltage drop. Ni soalan senang. Ya, soalan senang. Lah bagi habis semua. So pakai equation yang baru tadi belajar. Masuk je nilai. Kan. Dekat sini tak main langsung dengan VMP string ke? Tak ada. Ini hanya kita main dengan 5.35. Okay. Dekat sini pun dia tak tulis string kabel ke, array kabel ke, tak ada mention langsung. So, bila tak ada mention langsung ni, awak tak payahlah tambah-tambah apa-apa. Boleh maksudnya tak ada tambah apa-apa sebab dia tak cakap apa-apa pun. Walaupun 7 modul ke 100 modul ke sambung in sebab dia tulis PV string kan. PV string tu satu string je lah. Tapi kita tak consider langsung lah VMP string kat sini, tak main lah. Sebab kita dah tahu dah 2.5 mm square of cable size selected. So kira lah dengan mudahnya. Dan you akan dapat 1.9707 volt. Okay. Ini dah dapat. Kan? Lepas tu baru kita kira V drop per percent. Okey, dekat sini baru ada consider VMP string. Sebab kita nak tengok percentage voltage drop in percentage. Kat sinilah baru main VMP string lah. Berapa VMP string? 19.7 multiply with 7. Okay, and then kira-kira dapat 1.3856%, which is ini, which is ini okey lah. Okey lah sebab dia less than 3%. Yang ni kira suitable lah. Okay. Comply dengan requirement Malaysia standard. Dia comply lah dengan MS 18372
2018. Jangan risau, kau tak payah hafal pun. Biasa saya tulis pun dalam soalan. Okay, MS1837 2018. So maksudnya design ini okey lah. Okay, design ini comply dengan standard. Okay. Ada soalan? Ada soalan tak? Tak ada Ustaz. Tak ada. Tak ada sir. Okay. Kita masuk satu lagi. Okay. Power loss. Okay. Ini kita dah ambang habis grid connected dah ni. Dah ujung-ujung dah ni kan. Okay. Power loss, typical modus of string cables tadi dah mention. Okay. Ini biasa. Okay. Lepas tu saya fahamkan untuk earthing cable pun saya rasa dah tak boleh guna dah 10 mm square. Earthing cable Earthing cable tu saya difahamkan minimum 16 kot. Rasanya. Minimum 16 mm square. Sebelum ni 10. Okay. Lepas tu yang tadi kita dah setuju 2.5 mm square ni guna standard yang ni. So itu minimum cable size ni akan digunakan. Okay, once the cable has been selected, the actual voltage drop or power loss can be calculated. So sekarang ni nak calculate DC power loss. Apa beza dia sekarang ni? Berbeza dengan tadi sikit sangat. Ini ada cos 2. Itu saja. Yang tadi, yang V-drop V-drop tadi tu. Bezanya darab dengan V-drop tu darab dengan IDC lagi satu lah. Macam tu lagi kurang. Untuk dapat PDC loss ni. Untuk dapat power loss darab lagi satu IDC. Okay. So example yang kurang sama je kan. Example kira je lah dengan mudahnya, tak ada susah, ada keseduh saja. Ni je beza ni je. Okay. Then masuk nilai, dapatlah 10.2222 watt. Ya. Ini in watt lah. Jangan tanya saya pula. Okay. Apa lagi? Cable size. Okay, itulah kot. Itu untuk yang cable size, voltage drop dan power loss. Okay, 3 tu. Kita masuk yang part yang most terakhir sekali. Ada lagi terakhir. Tadi terakhir dah bunyi dah. Okay. PB system performance. Okay. Is the system designed out to provide an estimate of the energy yield the system. Okay, system. Sir. Ya. No. Sir boleh tak tadi patah balik sekejap slide sebelum ni? Ya. Tak, saya tak perasan. Saya tulis beza ni je tu apa? Oh ni ada beza dengan V-drop tadi. V-drop. Formula je saya. Formula je. Oh sorry tak sebut formula. Okay, ada kuasa dua je dekat list tu. Itu saja. Thank you sir. Okay. Yang ini. Okay. Yang ini energy yield. Okay. Energy yield. Yang sistem tu. Inilah energy yield. Kita panggil juga sebagai PV energy yield. Yang ini kalau solar farm ni memang target dia benda ni lah, benda-benda critical lah. Which is dalam unit. Kalau ingat lagi sebelum ni megawatt hours. Ni megawatt hours ni adalah energy yield. Okay. Oh masuk muas. Oh nak habis kelas dah mau masuk muas ni. Okay. Saya rasa saya pernah sebut sebelum ni. Kalau ada solar farm, okay. Kalau ada solar farm yang diberitahu contoh 30 megawatt kan. 30 megawatt solar farm. Ni maksudnya apa? 30 megawatt ni refer tu apa? Ada siapa tahu tak? Performance je. Bukan. Kita nampak jap.
PV system pemuat energy tu ni saya cakap dia unit megawatt hour. Lepas tu saya cuba lencong sikit lah. Kan contohnya yang kita nampak dekat Gambang contohnya. 50 megawatt solar farm. Lepas tu tak saya yang depan apa yang Pekan tu kan. Dan nak pergi Tanjung Selangor tu. Tu 30 ke 40 yang tak ingat. Yang tu pun dah tulis lah. Lepas tu kat Semenyang contohnya 30 megawatt solar farm. Okay. 30 megawatt tu semua megawatt tu solar farm punya main tu itu refer pada apa? Energy supply. Okay, energy supply teruskan. Megawatt bukan energy megawatt adalah power. Power supply dia. Apa benda? Power supply apa? Ini kita sama-sama Dia fikir. punya maksimum saya. Maksimum. Okay, maksimum untuk apa? Maksimum power untuk apa tu? Apa tu? Dia merefer kepada apa tu? DC. Dia punya AC. output kot. Okay, output. Output dia apa? DC ke AC ni? DC je. Apa ulang ni? DC kot. Tak sure. Lagu-lagu tu. Buat lagu-lagu tu. Siapa yang yakin sikit? Ada yang yakin sikit tak? Ya, maximum output DC 30 megawatt yang dia boleh keluarkan. Okay tu jawab. Okay. Ada pendapat lain? Contoh Nurul Anis, Yaslina. Ada pendapat lain tak? Ni sebab apa ni? Tidur kan ni? Ada Anis? Tak ada? On off lah Anis ni. Ada? Tak ada? Kita berpindah kepada warehouse. Warehouse. Sir. Generation of power solar energy per year. Bukan. Bukan. Ini kita bincang. Kita bincang. Benda ni menarik untuk dibincangkan dan saya rasa awak patut tahu juga ah. Bukan orang. Saya nak cakap orang lain sebenarnya ni. Awak perform sangat bagi orang lain. Alpha. Ahmad Alpha ada tak? Tak ada. Azairi. Ya sir. Apa benda ni? 30 megawatt ni merefer kepada apa? Tu yang tadi saya cakap yang output tu sir. Kau tadi Sorry lah. Ya. Sekejap tak apa nak orang lain lah. Jeff Colvin. Jeff. Jeff tengah buka puasa ke? Apa ni lagi ni? Sekejap, apa lagi ni? Muhammad Amir. Muhammad Amir pun tak ada. Nur Azmira. Okay ada. Amir. Apa benda tu Amir? Tak yakin? Tak ada pendapat dan kau ni kena ada pendapat sikit. Kenalah ada pendapat. Ada kawan awak cakap, kawan awak cakap power output DC tu 30 megawatt. Tu kawan awak cakap. Output DC. Output DC lah. Kalau solar boleh ke tu? Ulang ni? Kalau kita guna solar ni, DC boleh pakai ke? Banyak pada DC kan? Kau ni janganlah tanya soalan macam tu. Tak apa, jaga aku explain. Tak, macam mana? Awak setuju dengan 30 megawatt tu DC? Itulah tadi, macam kawan awak tadi output Saya DC. setuju lah 30 megawatt tu pada DC. Okey, setuju. Baik, setuju. Baik, terima kasih. Kita cari setuju yang lain. Putri Nurul Nazihah. Putri. Saya sir. Ya, awak lah. Mana orang lain? Tak ada pendapat. Tak Sama ada dengan pendapat. Azari. Astagfirullahaladzim. Kau ni. Okey, jawapan dia.
Kan? Jawapan dia adalah 30 megawatt ini sebenarnya kalau ditulis secara detail, ia adalah 30 megawatt AC. AC sebenarnya. Ia adalah AC. Maksudnya apa? Maksudnya sistem itu wajib comply every second 30 megawatt. Kalau boleh macam itulah, 30 megawatt tu every second lah target dia tu. Maksudnya bilik AC tu 30 megawatt, DC tu mesti lebih banyak, betul tak? Ke tak setuju? Tak setuju. Maksudnya power DC dia tu, dia bukan 30 megawatt. Dia lebih tinggi. Contoh saya bagi contoh ini yang solar farm Solar Miang tu. Solar Miang dah, macam Miang ni. Sungai Miang. 43.31 ke megawatt DC. Ni DC dia tu, solar module demi kapasiti tu sebenarnya lebih tinggi daripada yang dia supply kepada TMB as the consumer, as the buyer tadi lah. Dia kena comply 30 megawatt AC feed kepada substation pencawang TMB punya pencawang tu lah. Maksudnya kita sebagai cogen atau cogeneration ataupun kita sebagai jana kuasa lah. Jana kuasa tu kita supply 30 megawatt AC setiap masa kepada TMB. Itu maksud dia. Ini tak masuklah dalam calculation semua ni. Kau jangan pening lah. PADSTC tu adalah, ini merefer kepada DC lah. Ini bukan AC. Ini adalah DC lah kan. Ya semua ni kita main DC yang kita tak ada main AC pun. Tapi yang the real one memang in the site tu, yang awak tengok 50 megawatt ataupun dekat mana yang bapak kajah tu, dekat Kamuti, India ke, Sri Lanka ke benda, Tamil Nadu kan. Tu berapa lah, tu gigawatt berapa lah, saya pun tak ingat. Itu sebenarnya dia supply gigawatt tu pada pencawang tu lah. Dia supply kepada electricity company as the buyer tu sebanyak itulah. So ini 30 megawatt ini supply kepada TMB sepanjang masa output tu. Sepatutnya macam tu. Dia adalah dia punya tolerate tu. Tapi yang pentingnya target dia 30 megawatt dan dia ada calculation lah untuk megawatt hour tu per setahun. Kalau dia tak dapat, dia dapat 25 je, dia akan ada masalah lah. At the end tu dia mungkin akan kena penalty kalau megawatt hour ni tak cukup. Okay? Macam tu lah. Tu dari target lah. Tapi target tu 30 megawatt, kalau orang dapat 50 megawatt solar farm tu maksudnya 50 megawatt tu yang dibagi supply direct kepada TMB tu. Boleh? Faham? Boleh kan? So ingat Boleh sir. Sebut solar farm tu itu merefer kepada AC. Merefer kepada AC. Power yang kita supply kepada TMB as the buyer tadi. Kalau dekat Sabah tu, Sabah punya company kan, Labuan ke benda kan. Saya tak berapa pasti lah. Macam tu maksud dia. Dia bukan DC. Sebab kita ada DC, kan kita ada inverter. Kan, inverter. So inverter yang dia tapis yang dia nak tu adalah 30 megawatt AC tu. Tadi menjawab kawan tadi pun yang Amir kata. Amir. Kau cakap apa nama solar farm ni bukan DC je kan? Boleh ke AC kan? Betul tak Amir? Tadi kan? Yes sir. So menyangkal lah aku punya pendapat tu. Sebenarnya inverter tu lah meng-AC kan dia. Kita supply kepada TMB semua ni, rumah kita semua pakai AC kan. So kita supply AC kepada pencawang. Lepas kita ada inverter tu lah. Lepas inverter dia dah invert kepada AC. Begitu. Okay. Sikit lagi sebab dah masuk Zoho kan. Satu lagi. So dah settle energy yield. Energy learning kan yang kita belajar itu E-system sama je. Equation sama je. Okay. Sama. Lepas tu kita ada specific yield SY. Dan kita ada performance ratio PR. Bukan performance resident tapi performance ratio. And then specific yield ni apa benda dia, kau tak payah fikir lah apa benda. Yang penting dia equation dia ni beginilah. So maksudnya energy yield over PAD-STC. PAD-STC ni sama dengan P modul STC ataupun PMP-STC darab dengan N modul ini je kira dah PAD-STC. Perform yang ni unit dia, saya rasa unit dia, ini unit dia pelik sikit.
Mana? Ini dia kilowatt hour kilowatt peak. Pelik sikit. Unit macam ni. Yang untuk spesifik yield ni. Ataupun megawatt hour, megawatt peak lah. Dia, kita tak boleh potong watt kilowatt tu, kita tak potong. Kita kekalkan dia kilowatt hour over kilowatt peak. Okay, sebab PLC ni kita bagi kilowatt peak lah. Dan kilowatt hour. Okay, kilowatt hour. Itu adalah energy yield. Lepas tu performance ratio. Key performance ratio adalah E-system bagi dengan E-ideal. Okay, E-ideal ni energy output from the PV array STC yang ini adalah dia berapa PV array STC maksudnya saya tak ingat lah. Sekejap ini P array STC multiply with a PSHPA. Jadi buat so E-system bagi dengan E-ideal. Okay. Kita pergi example 8. Okay, pergi example 8. Sebab nak kira kan. Last example. Okay, Momon promises his client that if his design proposal of a 7 kilowatt PV system receiving enough radiation of ini adalah okay. System expected to yield at least 8,100 kilowatt hour. Ini adalah E-system ataupun panggil sebagai energy yield. Based on the screen, estimate the specific yield and performance ratio for the system. So sebab E-system energy dah bagi 8,100, so nak cari specific yield SY ni, so 8,600 bagi dengan 7 kilowatt peak, sebab sini 7 kilowatt 7 kilowatt. So dia dapat nilai macam ni, unit dia. Dia kekal, dia tak potong lah. Awak tak potong, kilowatt tu tak potong. Kita kekalkan kilowatt hour over kilowatt peak. Okay. Lepas tu nak kira performance ratio. Sistem bagi E-ideal, and ni sama dengan PSC dan PSHPA. So ni dapat ni dah saya pecahkan kilowatt lah, kilowatt ni. Okay. Lepas tu yang ni PASTC 7 kilowatt tadi. So 7 kilowatt darab dengan PSHPA 156, dia dapat 0.8051 ataupun 80.51%. So ini adalah performance ratio. So performance ratio ni sebenarnya refer pada performance tadi lah. Dia E-system bahagi dengan PLC PSHP tu. Maksudnya daripada sistem tu kita dapat comply berapa daripada kapasiti original tu, berapa kita dapat supply. Maksudnya itulah performance dia. So 80% daripada the whole system.